Left on. Duduk depan tak apa, insyaAllah. Duduk depan. Biar tutup. Timbang dimasak. Orang yang bawa sarapan tak sampai. Tak. Sebenarnya saya boleh insyaAllah. Perlahan. Ini pun mau masuk, ramai mau masuk. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama kita syukur kepada Allah SWT diberikan kesempatan untuk kita bersama-sama pada pagi ini dalam salah satu daripada ciri-ciri perbincangan kita. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita berada di Melaka, di satu tempat bernama Rimbunan Kasih di Serkam Merlimau. Dan alhamdulillah tempat ini adalah merupakan salah satu tempat daripada cadangan pertubuhan NGO Ansar. Mungkin insyaAllah bersama-sama dengan gabungan yang lain untuk cuba menghidupkan kawasan ini yang telah pun tidak berfungsi. Mempunyai kurang lebih 16 ekar dan mempunyai ada kemudahan-kemudahan sikitlah untuk bercucuk tanam. Jadi insyaAllah kita bersama-sama telah bersetuju untuk menjadikan tempat ini sebagai ladang rakyat. Kita akan cuba cari dana dan kemudian kita akan cuba dapatkan daripada dana itu untuk kita buat pertanian berbentuk vertikasi. Mungkin juga ada pertanian-pertanian yang sesuai lah sama dengan penternakan, sama ada penternakan tu ikan ke ataupun kambing ke, insyaAllah kita akan bincang secara detail. Tapi alhamdulillah Allah izin tempat ini satu tempat yang baik, tempat yang kita rasa sesuai lah untuk keadaan Malaysia dan dunia yang pada hari ini sedang berhadapan dengan masalah krisis makanan. Jadi mudah-mudahan bila kita buat ini kita akan sama-sama dapat membantu semua lah, termasuk yang bukan Islam, yang Islam dalam rangka dakwah, insyaAllah. Jadi ladang rakyat ini kita telah pun memberitahu tentang konsepnya, iaitu kita akan mencari dana dan kemudian kita akan usahakan bersama dengan ahli-ahli yang ada dan juga siapa yang sukarelawan lah yang akan ada untuk kita sama-sama lakukan, dan sebahagiannya kita akan jual sebagai untuk pendapatan dan pusingan modal lah. Dan sebahagiannya kita akan 50% lah kita akan bagi kepada rakyat, insyaAllah. Kita akan bagi dalam bentuk asnafnya, dalam bentuk dakwah, dalam bentuk program-program yang boleh membantu masyarakat. Dan kita ada lebih kurang 33 rumah asnaf di sini. Kita akan ambil asnaf sebagai pekerja-pekerja, insyaAllah. Jadi kita akan lakukan ini dalam bentuk yang komersial. Tetapi komersial tu bukanlah untuk menjana keuntungan, tetapi menjana supaya dapat kita membantu masyarakat, di mana 50% daripada keuntungan tu kita akan gunakan untuk pulangan, pusingan modal dan juga bayar gaji sebagainya.
dan 50% ni kita akan bagi kepada masyarakat, insya-Allah, dalam bentuk makanan dan juga dalam bentuk mungkin keperluan asas. Ini ladang rakyat yang akan kita mulakan di Serkam, insya-Allah. Kemudian kalau Allah izin ada lagi dana yang lain, kita akan kembangkan ke Pahang, Kelantan, Kedah Selatan, ke Perak dan sebagainya lah. Dan di Johor juga dalam proses, dan semuanya kita nak tengok dari sudut persiapan. Jadi alhamdulillah kita berada di sini. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan doakanlah supaya kita dapat istiqamah dengan perkara ini, dan mudah-mudahan kita akan menjadi sebab kepada kebangkitan kesedaran Islam yang ada pada hari ini. Hari ini kita mendapati banyak benda yang berlaku, dan saya sedih jugalah bila mendengar Datuk Seri Najib kena jatuh hukuman penjara 12 tahun ke 12 bulan, 12 tahun. Jadi sedih bukan sebab kerana kita kata dia tak bersalah, tak bersalah tu Allah yang Maha mengetahui. Tapi nak sebut kat sini, sedih kerana saya kenal dia lah. Dulu dia pernah bantu Palestin lah. Masa kami kena tangkap dekat apa namanya penjara dulu pun, dia antara orang yang prihatin lah pada masa itulah. Dan dia masa itu sebagai Perdana Menteri Malaysia, banyak benda yang dia bincang dengan saya secara personal tentang Palestin, bagaimana nak membantu. Salah satu cita-cita dia ialah untuk sembahyang di Baitul Maqdis. Salah satu cita-cita dia. Dan setelah dia tak jadi Perdana Menteri, minta maaf, setelah dia di akhir-akhir saat dia, sebelum dia meninggalkan jawatan dia tu, saya pernah berjumpa dia di satu masa hari raya, ada jasa jamuan hari raya tu, dia ada. Saya bertemu dengan dia, terus dia panggil saya bincang, kata saya nak sembahyang kat Baitul Maqdis. Jadi saya kata minta maaf kepada Datuk Seri, sebab nak sembahyang kat sana kita nak kena minta izin Israel. Malaysia tak ada diplomatik dengan Israel, dan dia memang sokonglah. Jadi dia kata kalau nak kena sana nak kena minta izin Israel. Bila minta izin Israel, maka maknanya kita ni iktiraf Israel. Jadi bila kita iktiraf Israel, maknanya kita mengiktiraflah perampasan kuasa, perampas tanah, rampas Masjid Al-Aqsa oleh mereka tadi kan. Jadi dia pun kata dia diamlah tu, bolehlah sekali pun tak apa. Saya kata dengan dia macam inilah. Nanti saya tanya dengan Ismail Haniah, Presiden Perdana Menteri kepada Gaza, Perdana Menteri yang ada di sana, saya tanya dengan Ismail Haniah nanti. Kalau dia kata okey, tapi setahu saya sejak daripada beberapa hari yang lepas pun saya ada komunikasi dengan wakil-wakil dia, kata tak boleh kan, jangan bagi Najib pergi. Dia kata kalau pergi maknanya kita iktiraf. Jadi itulah keputusan dia. Apa jawapan dia, respon dia? Tak apalah, dia kata tak apa kan, menjaga masalah Palestin lebih besar daripada hajat saya nak sembahyang kat Masjid Al-Aqsa. Jadi saya merasakan satu perkara yang besar jugalah. Kalau orang duduk kutuk dia macam-macam, ada tempat-tempat dan perkara-perkara yang dilakukan untuk kebaikan. Jadi kita kalau nak kutuk pun jangan kutuk habis-habis lah kan. Sebab setiap orang ada kebaikan juga kan. Kita pun ada banyak kelemahan dan kesalahan. Jadi sebab itulah saya sedih juga bila mendengar kisah itu. Tambah lagi bila dia sebelum dijatuhkan hukuman itu, dia telah buat sumpah laknat ke atas dirinya, sekiranya dia mengetahui, mengambil dan sebagainya dengan 1MDB ini, maka dia sedia dirinya dilaknat oleh Allah. Dia sumpah laknat ni bukan satu yang mudah untuk orang yang beriman. Jadi dia sanggup buat. Jadi kita tak sebut apa-apalah sebab ini bersangkut paut dengan perundangan, tetapi kita sentiasalah mendoakan supaya Allah Taala memberikan hidayah, memberikan perlindungan kepada Datuk Seri Najib ni. Dan walaupun dia ada salah, walaupun ada salah lah kalau kita kata salah tadi, tetapi dia masih ada kebaikan insya-Allah. Dan ini juga membawa maksud yang besar. Saya sebenarnya ada berbual dengan beberapa orang yang mengkaji tentang pergerakan bangsa yang memusuhi Islam dan Melayu yang ada di negara kita. Saya tak cakap lah bangsa apa, sensitif sangat. Tapi salah satu, ini saya minta tolong siasat, pihak kerajaan tolong siasat kalau yang ada hati dan jiwa. Apa dia? Salah satunya dalam perancangan yang mereka tulis 20 tahun yang lepas, iaitu salah satunya ialah mewujudkan Suruhanjaya Rasuah, SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, yang dulunya BPR, Badan Pencegah Rasuah, dulu dijadikan Suruhanjaya. Jadi dalam perancangan yang ditulis kat situ,
yang ada notanya tadi, dia ada beberapa rancangan, nanti insya-Allah saya akan dedahkan kemudian. Salah satunya ialah menubuhkan SPRM, ada 20 tahun lepas. Dan dalam perancangan itu, tujuan menubuhkan SPRM itu bukan untuk benar-benar mencari rasuah-rasuah orang yang buat jahat rasuah ni, tak. Tetapi untuk mengenakan pimpinan-pimpinan Melayu dan Islam yang ada terlibat dengan rasuah ataupun sesuatu yang boleh dibuat supaya nampak seperti rasuah. Jadi kalau kita tengok juga, saya pun kadang-kadang heran juga tengok setiap kes yang dibawa oleh SPRM, setiap kes, kebanyakan kes yang kita tahu ni adalah kes pimpinan-pimpinan Melayu Islam. Kes yang daripada kepimpinan yang bukan Melayu seperti China, bangsa India dan sebagainya, seolah-olah macam tak ada. Kalau ada pun macam tak jadi. Jadi saya pun mintalah kalau boleh pihak kerajaan siasat sendiri lah SPRM ni betul ke, ataupun ada udang di sebalik batu, iaitu mereka ni memilih orang-orang yang nak didakwa. Saya tak cakap SPRM salah, saya tak cakap siapa salah, tapi nak sebut sini minta disiasat. Kenapa? Kerana kita dapati pimpinan-pimpinan yang naik ke atas ni kebanyakannya pimpinan-pimpinan yang Melayu dan Islam. Sepertinya Lim Guan Eng sampai sekarang tak ada charging, tak ada charges yang kena ke atas dia, ataupun mungkin ditangguhkan ke apa. Tapi itulah, cuba siasat sehinggalah betul-betul pimpinan yang dikatakan rasuah itu juga didakwa ke mahkamah. Seperti pimpinan-pimpinan dari bangsa lain, seperti bangsa Cina, bangsa India dan sebagainya. Ini sekadar perkara yang saya faham. Saya tahu daripada salah satu daripada perancangan mereka ada berbelas-belas perancangan besar yang besar-besar yang dibuat ke atas negara kita ni. Ini mereka yang memusuhi Islam dan Melayu di sini. Dan salah satunya ialah disebut penubuhan SPRM yang disebut kurang lebih 20 tahun yang lepas, yang lalu, mungkin dah lama dah. Jadi nak sebut kat sini, ini antara perkara yang kita nampak kekesanannya. Sekarang ni kita lihat orang Islam, orang Melayu yang didakwa. Bukan kita kata salah pendakwaan kata orang Melayu tu, tetapi kita kena bersifat adil. Orang lain pun kena tahu juga. Jadi inilah perkara yang pertama sekali yang kita nak lihat, bahawa kita sedang menuju kepada satu era baru. Era baru. Perkara kedua yang saya nak tegur kat sini ialah bagaimana Kementerian Menteri Kesihatan kita, KJ, kawan saya juga, dulu kawan saya lah, sekarang ni saya call tak jawab pun katanya. Dia kata dia takkan minta maaf ke atas apa yang berlaku penggunaan vaksin dan imunisasi. Saya sebut sekali kat sini, sesungguhnya apa yang berlaku di Malaysia ni, terutamanya tentang vaksinasi ni, bukanlah kita nak kata program salah ke apa, tapi kita minta supaya pihak kerajaan buat siasatan. Apa siasatannya? Siasatannya, kami dapat aduan banyak, ramai. Kami dapat aduan, apa aduannya? Aduan orang sakit ni, ambil vaksin sakit. Aduan orang meninggal dunia pun ada. Ada seorang kawan kepada adik saya, kontraktor, dia nak kerja kontraktor tak boleh, dia pun ambil vaksin. Ambil vaksin, Allah izin, dua matanya buta mata dia. Jadi kita pun heran juga. Kemudian ada orang-orang yang sampai peringkat sakit jantung dan sebagainya. Jadi adakah disebabkan oleh vaksin atau tidak? Of course, Kementerian Kesihatan kata tidak. Sebab apa? Sebab dia pun bukan graduate daripada medical, pakar medical bahagian vaksinasi, bahagian toksikologi. Dia boleh cakap lah tidak. Okey, dia ada KKM. Buktikanlah. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita minta juga siasat. Jadi saya minta YBKJ ni jangan sombong sangatlah. Begitu. Kenapa? Dengan sombongnya dia kata dia tak akan minta maaf, dan dia kata dia tak akan beralih pandangan dia. Dia tak apa. Tapi Allah ada. InsyaAllah doa orang yang zalim ni adalah doa yang mustajab. Kalau Allah SWT izin dia hadir sampai sekarang, sebab Allah izin. Suruh bertaubat. Jadi kalau boleh bertaubat cepat-cepat. Kerana kalau tidak kita akan terus drag sehingga akhirnya kita akan habis. Dia habis dimakan oleh doa-doa orang yang dizalimi. Ramai orang yang dizalimi sekarang ni. Jangan main-main. Doa orang zalim ni tak ada hijab.
Jadi sebab tu saya menyuruh kepada Menteri Kesihatan supaya tarik balik dia punya statement tu. Minta maaf lah kalau ada orang sakit, macam lah apa yang dibuat semua betul, tak ada langsung yang salah. Kalau tak ada salah langsung, mari kita doa sama-sama. Ya Allah, kalaulah ada di kalangan mereka yang divaksin, ya Allah, kalau ada di kalangan mereka yang divaksin di Malaysia ni, yang mana dia mengenai terkesan dengan kesan-kesan yang ada pada mereka, sama ada kesan itu kesan yang kecil sedikit ataupun sampai peringkat kesan-kesan kecederaan yang permanen, ataupun atau yang membawa kepada kecederaan yang membawa kepada kematian. Ya Allah, kita doakan. Kau buka lah hati KJ, kau buka lah hati doktor-doktor yang ada, nurse-nurse yang ada, dan kau tunjukkan kepada mereka bagaimana kejahatan itu, dan buka pada mereka sehingga mungkin mereka tak boleh dah nak buat kerja. Kalau ada di kalangan mereka yang terkena kesan vaksin ini yang sakit, maka kau berilah sakit kepada mereka, transfer pada mereka. Ya Allah, amin. Jadi kita doakan kepada dia lah. Dia kata tak ada langsung orang sakit, kita doa betul tak ada langsung orang sakit, insya-Allah tak ada apa-apa lah. Kalau ada, jangan salah. Jadi kita minta orang yang dizalimi di mana-mana saja, tak kira bangsa apa, bangsa Melayu, bangsa India, Cina, ataupun orang agama Islam atau bukan Islam, yang kena aniaya aja, doalah terus kepada Tuhan, terus kepada Allah, doa minta Allah SWT berikan benda yang sama yang kita kena tu kepada Menteri Kesihatan, dan juga kepada mereka yang bersyubhat dengan Menteri Kesihatan, dan mereka yang bersyubhat dengan Freemason International Globalist. Jadi kita minta lah je noh. Jangan marah lah KJ noh. Sebab sombong, kata saya takkan mengalah dan sebagainya. Dan perkataan ini amat menyakitkan hati mereka yang sakit sekarang ni. Ramai yang mengadu, lebih 1,000 dah mengadu kepada pihak NGO. Jadi bila dia cakap macam itu, maknanya dia tak nak bayar lah pembahasan. Itulah maknanya. Baik, pada hari ini saya nak sama-sama sambung sedikit apa yang kita bincangkan berkenaan dengan hidup kita ini mesti bersama Islam. Hidup kita mesti bersama Islam. Kenapa? Hari ini Islam telah diserang dengan pelbagai perkara. Dan Islam yang telah diserang ini adalah Islam yang sebenar. Dan Islam yang tak sebenar seperti yang dibawa oleh Sister in Islam. Saya sebut kat sinilah, Sister in Islam, di mana di belakangnya tu ada golongan-golongan liberal dan plural. Plural ni maknanya dia menyamaratakan agama. Dan liberal ni maknanya dia terima semua, dipakat ambil semua. Semua yang dalam Islam diambil, yang bukan Islam pun diambil, akhirnya dicampur aduk. Akhirnya dicampur aduk menjadi benda tu rosak. Allah gambarkan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campurkan dalam hak dan batil. Dia dicampur. Bila campurnya rosak. Dan bila rosak tu, maka dia akan menyesatkan ramai orang. Jadi sebab tu tuan-tuan puan hari ini tidak sebut bagaimana apa yang berlaku di luar negara, di seluruh dunia. Daripada statistik yang ada, kita melihat ramai orang masuk Islam. Ramai orang masuk Islam. Jadi tak boleh dinafikan. Antara agama yang paling kuat sekali perkembangannya ialah agama Islam. Jadi hari ini kita nak sebut bagaimana apabila seorang itu telah masuk Islam ataupun telah menerima Islam, maka hendaklah dia beramal. Beramal yang pertama, beramal dari sudut keyakinan, al-iman, yakin. Yang pertama sekali nak kena ada keyakinan. Jadi bukan masuk Islam dia, bukan seronok masuk Islam, tapi kena yakin. Bagi mereka yang dah masuk Islam pula, kena ada keyakinan, tingkatkan keyakinan. Kemudian yang kedua dari sudut ibadah dan akhlak. Ini yang paling basic sekali dah. Jadi mesti ada yakin, ibadah, akhlak ni mesti ada. Jadi untuk hidup bersama mereka yang selamat mesti meningkat tiga-tiga ni. Nabi gambarkan dalam hadis-hadisnya, antaranya apa kata Rasul SAW, tiga perkara tidak berguna bagi seseorang itu iman mereka, amal mereka sekiranya tidak tertingkat, iaitu apabila keluarnya Al-Masih, terbitnya matahari sebelah barat, dan keluarnya Al-Masih Dajjal. Yang ketiga, yang Dabatul Ard. Saya mengambil satu perkara. Yang pertama sekali, matahari sebelah barat ni mungkin belum lagi, tak ada lagi dah.
Kemudian yang kedua ialah Al-Masih Dajjal. Kalau tengok sekuen yang Nabi sebut tu, yang pertama sekali ialah matahari sebelah barat, itu kiamat besar, habis, lepas tu habis. Kemudian lepas tu Dajjal. Yang ketiga ialah Dabatul Ard. Ini hadis sahih. Jadi sebut kat sini bagaimana hadis ni Nabi mengkategorikan matahari tu habislah, memang habis. Maknanya iman tak tingkat, amal tak tertingkat, matahari keluar je habis, memang habis. Tapi masa tu kebanyakannya mereka tak ada dah iman dah, masa tu matahari nak naik dah. Yang kedua ialah pada masa itu, masa ketika Dajjal keluar. Dajjal keluar pun habis. Kita dah ceritakan dalam satu hadis Nabi yang panjang disebut Yaumul Khalas. Yaumul Khalas ni hari di mana dibersihkan, pembersihan, ataupun hari di mana penghabisan. Jadi dalam Yaumul Khalas yang digambarkan Rasulullah SAW, yang perkataan lebih kurang lah, maksud hadis panjang. Tahukah kamu apakah Yaumul Khalas, kata Rasulullah SAW. 3 kali. Tahukah kamu apakah Yaumul Khalas? Tahukah kamu apa itu Yaumul Khalas? Sahabat-sahabat, wallahu rasul alam. Allah dan Rasul saja yang tahu. Maka Nabi pun kata hari Yaumul Khalas adalah hari di mana Dajjal keluar, hari ketika Dajjal keluar. Maka hari ketika Dajjal keluar itu, maka digambarkan bahawa pada masa itu mukmin akan terpecah, sudah terpecah kepada 2 golongan. Sudah terpecah kepada 2 golongan. Golongan yang pertama yang muslim, yang beriman, yang mukmin, yang tidak ada sedikit pun nifak, tidak ada sedikit pun munafik. Kemudian yang kedua ialah muslim yang jadi munafik, yang tidak ada sedikit pun iman, tapi dia muslim lagi. Maknanya mungkin dia ada janggut lagi, dia ada kopiah lagi, dia pakai serban lagi. Sebab pakai serban ni, nanti saya cerita sikit lah kemudian. Pakai serban tapi munafik kan. Ramai yang ini. Jadi sebut kat sini bagaimana pada ketika itu bila Dajjal keluar dah pecah 2 dah. Nabi kata dah terpecah 2 dah. Maknanya orang Islam ni pecah 2. Yang satu beriman, yang satu lagi yang munafik, yang kufur. Munafik ni tempatnya di Jahannam, neraka Jahannam paling bawah sekali. Sebab dia sebenarnya kafir tapi dia mengaku beriman, dia tipu orang. Jadi berganda-ganda tipu dia punya kerosakan dia. Jadi dia sebut kat sini, ketika itulah tak berguna dah. Iman yang tidak tertingkat, tidak guna dah. Amal yang tidak tertingkat. Kalau hari ni sembahyang kita macam ini, besok sembahyang kita sama, lusa sembahyang kita sama je tiap-tiap hari sembahyang, tak meningkat-ningkat, itu tak bahaya. Kita dalam bahaya. Kalau iman kita hari ini begini, besok pun sama juga, lusa sama juga, maknanya berjalan hari iman kita tak tertingkat, kita dalam bahaya. Kenapa bahaya? Kerana iman yang tidak tertingkat, maknanya dia semakin jauh daripada Allah. Amal yang tidak tertingkat juga, maknanya semakin jauh daripada Allah. Kenapa jauh daripada Allah? Kerana kehidupan dia semakin lama semakin besar tanggungjawabnya, keperhatian dia punya nikmat yang Allah bagi makin banyak. Setiap hari bagi nikmat banyak, nikmat umur, nikmat kesihatan, nikmat makin banyak, tapi amalan makin sikit. Tak bertambah, makin sikit. Jadi kita semakin dekat dengan Allah, semakin kita tidak meningkatkan diri kita beramal. Jadi beginilah maksudnya, apabila sampai waktu Yaumul Khalas, kita duduk macam itu, maka kita akan ikut arus. Ini bahaya. Ya, sebab itulah dalam hal ini kita nak melihat bagaimana Nabi menggambarkan kepada kita, kita perlu meningkatkan. Untuk meningkatkan diri kita ini, kita perlu berada dalam tarbiyah. Dalam tarbiyah. Tarbiyah ni dalam bagaimana proses lah. Kita kena ada pengisian, kita kena ada ilmu, kita ada pengisian, kita kena ada suasana. Tarbiyah ni kena ada suasana bi'ah tarbawiyah disebut. Suasana yang boleh mendidik kena ada. Hari ni apa ada? Apa ada? Kalau siapa yang sayang kat kucing ni, saya kucing ketika aku masuk tadi. Siapa yang sayang kucing? Tengok kucing tu. Tengok kucing tu, tengok muka kita. Tengok kucing sebelah, muka kita sebelah. Lepas tu tengok. Kucing-kucing, engkau beriman tak ke Allah? Kucing beriman ke Allah? Kucing beribadah tak? Kucing beribadah. Apa tanda kucing ni ibadah? Dia buat semua yang Allah suruh. Dia semua yang Allah suruh. Kalau benda yang haram dia tak buat. Kalau benda yang haram dia tak buat sebab tak ada hukum kat dia. Agak-agaknya kucing ada tak gay? Ada tak? Ada gay tak kucing? LGBTI. Apa? Iblis. Apa yang baru konsert ni? Iblis kan? Iblis lah. Jadi kan, dia mendapat award LGBTI daripada antarabangsa.
Kita pun 24,000 ke 25,000 orang, pemuda kita, remaja kita, kan, orang tua pun ada agaknya tak sedar diri, pergi angkat tangan semua, kan, lagu-lagu pun nyanyi sama-sama dengan dia. Katalah 25,000 orang. 25,000 orang tu tak ada SOP pun, mask, tak ada pakai mask pun, mana Menteri Kesihatan. Nak sebut kat sini. Jadi nak sebut kat sini, kan, bagaimana keadaan bila tengok kucing tu, kucing pun tak langgar perintah Allah ni, kita langgar perintah Allah. Jadi kucing tu lebih baik bagi kita lah. Nak cakap sebut sini, kalau kita tak melihat diri kita meningkat, sebab tu kena meningkat, tak meningkat habis. Baik, saya sebut kat sini. Sekarang ni, antara fakta-fakta yang disembunyikan oleh mereka yang memegang kuasa, kan, kepada rakyat Malaysia, apa dia? Antara fakta yang disembunyikan. Ini jadi berita hangat ni lepas ni. Ini mesti masuk TikToknya. Nombor 1, fakta yang disembunyikan, apa yang berlaku di Laut Cina Selatan disembunyikan. Apa yang berlaku di Laut Cina Selatan? Suasana cukup panas. Dia kata tak apa, yang panas tu antara China dengan US, Amerika, tak apa. Tak apalah. China dengan US yang panas. Tapi kita kat sini, kalau dua perang kita kena tak? Gajah dengan gajah belaga, kita duduk tengah-tengah. Jadi tapi disembunyikan. Kenapa disembunyikan? Nanti panik. Nanti panik. Ni saya cakap ni mungkin lepas ni ada lah orang marah ni. Tak apa kasih. Kenapa saya cakap gini? Sebab sebenarnya kalau kita tidak berhati-hati, Allah izin keadaan ni berterusan, perang berlaku di sana, Taiwan, alasan Taiwan, China dengan Amerika perang, katalah sebiji bom nuklear meletup dekat Laut Cina Selatan, habis kita. Masa tu huru-hara tak? Huru-hara. Tsunami lah, macam-macam kan. Baik. Termasuk dukhan berlaku daripada nuklear pun mungkin tak mustahil. Ini fakta yang disembunyikan. Saya tahu sebab saya pernah tanya dengan pengarah MKN. Saya bising. Sebab orang MKN tak buat kerja. Pengarah MKN saya tanya dengan dia. Kalau nak panggil saya pun saya berjawab siapa pengarah tu. Tak sebut kat sini, saya kata dengan dia, betul ke tuan? Saya dengar yang dekat LCS. LCS ni bukan kapal selam tak naik tu. LCS ni lihat Laut Cina Selatan. Ada Amerika, ada China semua tengah. Betul dia kata tegang. Tapi dia kata kami tak boleh cakap apa-apa. Sebab apa? Kami ni kaki tangan kerjaan yang menurut perintah. Kamu NGO cakap lah. Saya pun cakap ni. Dan sebut kat sini, bagaimana keadaan-keadaan yang itu. Di mana berbahayanya? Mungkin kita tak terlibat. Mungkin kita tidak terlibat dalam apa kita panggil, tidak terlibat di dalam peperangan tu. China lawan India, China lawan Amerika. Kan, China lawan Amerika, tetapi di dalam boleh tengok di live FB Cik Nur Osman. Tetapi kan, bila dia perang, kita kena tak? Kena. Awak tak kena pula. Kan? Jadi itu benda yang boleh buat huru-hara ni. Kita tak tahu ni. Yang kedua, yang tak diceritakan secara detail dan jelas, kemana pergi 1.3 juta orang Cina, negara Cina yang masuk ke Malaysia, tak keluar. Mana pergi 1.3 juta? Masuk ke dalam negara kita ni, hilang tanpa berita. Hilang tanpa berita. Sekejap lah. Nak dikunci sekejap. Kunci ni. Tak apa, insyaAllah. Dah, bukanlah, insyaAllah. Jadi, mana pergi 1.3 juta? Tak berapa dengar? Kucing terjawab, ya. Tak boleh dengar Muhammad Hussein. Saya tak boleh buat apa-apa. Saya tak tahu macam mana boleh tak dengar ni. Ni dah betul. Cuba cek soalan. Baik, jadi 1.3 juta orang Cina dari negara Cina datang Malaysia, tak balik, tak keluar, mana pergi? Ini diberitahu sini oleh orang daripada immigration.
Ni bukan orang tak tahu, tapi tak dibesarkan, tak diberitahu kat kita. Mana pergi ni? Sebab apa? Saya concern. Sebab nak dekat pilihan raya. Jadi kalau 1.3 juta ni, yang pernah kita dengar kes dari beberapa negara, tak sebut negeri mana, negeri yang menyatakan berlakunya bagaimana beberapa orang yang bukan negara kita ni mendapat kewarganegaraan Malaysia, kan? Macam adakah ini satu yang berbahaya? Membahayalah. 1.3 juta. Okey, sebelumnya 500,000. Sebelumnya 500,000 orang dari negara China dikatakan pelancong masuk ke Malaysia dan kemudian tidak dapat dikesan. Bahaya tak? Bahaya. Nasib baik Menteri Pertahanan kita bukan Mat Sabu. Kalau tak, dia kata ni negara China ni, kita negara Malaysia ni kecil kedil tak ada apa. Entah, saya minta maaf saya sebut nama dia sebab dia sendiri kata kapal China besar, kapal Malaysia kecil. Takut kan. Dia bukan tak ada jiwa mat kilau langsung. Jiwa mat kilau. Saya sebut nama tu kerana saya mahu tuan-tuan dan puan faham keadaan ini. Isu ni amat sensitif. Jadi sebab tu sekarang ni benda yang tidak mahu didedahkan. Kalau kita dedahkan, kita buat satu operasi. Apa operasi? Cari siapa dia orang bangsa Cina yang ada kat Malaysia yang tak boleh cakap bahasa Melayu. Cari. Kalau ada, buat laporan. Kenapa? Kerana mereka bukan rakyat Malaysia, tapi mereka ada IC. Cari mereka. Ini polis kena buat kerja, immigration kena buat kerja. Dia nak cari orang yang daripada Bangladesh saja. Bangladesh tu sekurang-kurangnya Muslim. Saya bagi satu pandangan. Kenapa kita nak pilihan raya? Kalau mereka ni mengundi, kan, maka habislah undi rakyat Malaysia yang sebenar. 1.3 juta tu boleh menyebabkan berlaku perubahan tsunami baru kepada undian yang ada pada hari ini. Bila berlaku satu yang begini, boleh tak membawa kepada huru-hara? Boleh membawa kepada huru-hara. Orang tempatan tak puas hati. Kami pakat-pakat undi A. Kan, Abdullah, bukan Abdullah yang mana-mana ni, contoh je. Undi A. Satu kawasan semua undi A, tiba-tiba kalah yang dapat C, kan. Cimpeng contohnya, kan. Bukan nama sebenar. Contoh je. Jadi marahlah orang tempatan. Kita dah lantik dia, kenapa lantik yang ini? Kita tahu semua, pakat-pakat semua tahu dah. Culaan semua kita tahu. Tiba-tiba ada satu arus lain yang mengundi dan tiba-tiba orang lain yang menang. Tidak ke huru-hara? Huru-hara lah. Jadi kalau ada orang Cina yang ada di negara kita yang tak boleh bahasa Melayu, maknanya dia bukan orang sini. Cuba tanya dia, kan? Merdeka tahun apa? Tanya sikit. Kalau dia tahu bahasa Melayu sikit-sikit, tak apalah, tanya sikit. Merdeka tahun bila? Tanya sikit, siapa Tuan Agong, siapa nama Agong? Abdullah. Kena pula Abdullah tadi. Tak maaf lah, tak sangka. Jadi tuan-tuan tengok, ini benda yang disembunyikan oleh kerajaan kita. Di mana pergi? Takkan kata hilang-hilang. Saya yakin PDRM, saya yakin Polis Diraja Malaysia, bahagian cawangan khas, bahagian intelijen kita, saya yakin mereka berkemampuan untuk mencari 1.3 juta. 1.3 juta bukan seorang hingga 3 orang, bukan seorang dua, 1.3 juta. Dia boleh sembunyi kat mana tu? Ini perkara yang kita nak kena tengok. Tapi benda ni dirahsiakan sampai sekarang. Jadi akan kesan kepada umat Islam kat sini, akan kesan kepada undi yang bakal berlaku pilihan raya tak lama lagi. UMNO, ketua-ketua bahagian UMNO dah jumpa dah bincang dah. Saya tengok dalam interview kita, kami bersepakat minta undi ASAP, ASAP. Undi secepat mungkin, kata ketua-ketua bahagian UMNO. Macam dah boleh menang. Syok sendiri. Kita tak tahu 1.3 juta Cina daripada mainland China dah ada kat sini. Baik, itu satu benda yang dirahsiakan oleh pihak kerajaan yang boleh membawa kepada
Huru-hara negara kita ni kena jaga. Yang ketiga, kan, penemuan-penemuan senjata yang ada. Dijumpai satu kontena, dijumpai satu kapal, satu kapal. Senjata dijumpai ditanam di bukit sana, dijumpai di hutan raub, dijumpai di mana-mana. Banyak jumpa senjata-senjata. Dan pertambahan senjata oleh setiap rumah-rumah yang ada pada bukan Melayu. Saya sebut bukan Melayu. Orang Melayu ni baik. Orang Melayu ni paling kuat pun keris. Yang hewak-hewak tu. Keris tu pun nak bawa pun berhati-hati. Tutup, balut. Orang bangsa Melayu ni alhamdulillah taat kepada sultan, raja, taat kepada perlembagaan negara. Ni negara dia ni tak sanggup nak buat benda tak elok. Orang bangsa lain, cuba cek. Saya dapat maklumat daripada kawan-kawan saya, orang-orang yang ada maklumat ini, information ini, tak boleh cakap daripada mana. Dia mengatakan bahawa mereka semua telah pun ada senjata api. Cuba cek, buat apa dia panggil? Checking. Inspection, random inspection. Kalau mereka betul-betul memang memerlukan senjata untuk protection, itu pun lain lah. Ini orang biasa-biasa ni. Tengok, cek dekat Pulau Pinang tu. Cek. Cek tak jumpa sebab apa dia pandai sembunyi. Tapi cek lah. Baik, jadi maknanya nak sebut sini, ini antara benda yang kita nampak macam kita orang Melayu kita okey. Tiba-tiba orang bangsa lain pula lebih kuat daripada sudu. Dan ini akan berlaku besok. Kalau berlaku, dia akan menyebabkan huru-hara yang lebih hebat. Ini perkara ketiga yang kita nak kena tengok balik. Ada banyak lagi sebenarnya, tapi saya tak naklah habis. Ceramah ni bukan ceramah kisah kerajaan, bukan. Saya cuma nak contoh sikit-sikit supaya apa? Supaya rakyat yang ada alert. Kenapa huru-hara semakin dekat? Ini digambarkan ramai orang lah, bukan saya seorang aja. Ramai orang. Dan bila huru-hara ni orang beriman, orang Islam tak bersedia. Tidak bersedia. Bukan kita nak suruh huru-hara. Saya cakap ni supaya kita tak jadi huru-hara. Saya cakap ni supaya tidak ada huru-hara. Kalau betul yang pertama sekali di Laut Cina Selatan ada konflik, cerita pada rakyat Malaysia supaya bila berlakunya satu bom meletup di sana, tsunami berlaku, kita dah bersedia. Rakyat Malaysia dah bersedia. Kedua, kita sebut dari sudut orang-orang negara lain yang masuk dalam negara kita tak dapat dikesan. Terutamanya yang ada military base, asas-asas ketenteraan. 1.3 juta rakyat Cina, 1.3 juta rakyat Cina hilang. Kemudian kita juga ada beberapa kita mendengar, kita tahu takkanlah polis tak tahu, kita tahu ada askar-askar Amerika yang mula menyusup masuk ke dalam negara kita. Menyusup masuk ke dalam negara kita dan duduk di tepi-tepi pantai dan sebagainya. Kita ada maklumat tu. Polis takkan tak tahu. Confirm polis tahulah. Saya ni, kita ni rakyat biasa tak tahu apa-apa. Dengar-dengar je. Tolong siasat. Kita minta tolong siasat. Baik. Kemudian begitu juga dengan lain-lain. Ada banyak lagi lah cerita kan. Masalah makanan betul hal juga. Makanan cukup, ayam cukup, sebagainya cukup. Tuan-tuan orang rahmati Allah, saya menyeru pada pagi ini. Mari sama-sama kita bersatu untuk membina kekuatan yang asas dalam negara kita. Antaranya ialah kekuatan makanan. Saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita bekerjasama dengan mana-mana NGO terutamanya yang bersama-sama untuk membina kekuatan ladang-ladang seperti ladang rakyat. Kenapa? Kerana bila sampai waktunya, alhamdulillah kita boleh bersama-sama membantu, tolong-menolong. Jadi bagi mereka yang berminat, boleh hubungilah, nanti kita akan buatlah satu web page untuk Ansar, untuk siapa yang nak bersama, bekerjasama, kita boleh bincang. Tuan-tuan rahmat Allah SWT, maka kenapa kita berada dalam keadaan yang kelam kabut ini? Tak cerita lagi pasal raja-raja ni. Ini tak cerita lagi pasal parlimen ni. Perkara yang dirahsiakan di balik pintu parlimen, di balik bangunan parlimen, apa yang berlaku yang kita tidak dengar. Itu semua tu benda-benda yang
yang kadang-kadang boleh membawa kepada bahaya kepada rakyat. Rakyat kena tahu perbincangan-perbincangan tersirat yang tersorok dalam pimpinan-pimpinan yang korup. Begitu juga kita lihat bagaimana keadaan majlis raja-raja dan raja-raja yang sultan-sultan. Perlu kita tahu, adakah sultan-sultan ini dia membisu tak tahu apa-apa, ataupun sultan-sultan ini sedang risau, sedang berfikir, sedang bekerja untuk membantu rakyat, ataupun adakah rakyat ni perlu bersama dengan sultan. Ini perkara-perkara yang perlu kita sama-sama ambil tahu. Kenapa? Kerana kita diambang huru-hara yang bakal berlaku. Kita doa supaya tidak berlakulah huru-hara itu. Untuk kita menjadi orang yang kuat, yang menang, digambarkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW, an la tazalu ta'ifah min ummati zahirina 'alal haqq. Akan sentiasa ada di kalangan kamu kelompok yang akan diberikan kemenangan. Setengah-setengah hadis disebut ta'ifah najiyah, kelompok yang akan diberikan kejayaan ataupun kemenangan lah. Ada setengahnya akan kelompok yang diberi bantuan, ta'ifah mansurah, yang akan dibantu untuk menang. Maka Nabi gambarkan akan sentiasa ada orang-orang yang berada dalam ta'ifah mansurah ini, walaupun huru-hara melanda, walaupun kacau bilau melanda, walaupun Dajjal datang, mereka akan menang. Menang kenapa? Kerana menang pertama mereka bersama Allah, redha Allah. Yang kedua, mereka menang kerana mereka bersama Islam, apa yang Allah beri, Allah turunkan. Yang ketiga, mereka menang kerana mereka berada dalam keadaan tenang, dalam keadaan kuat yang sebenar. Jadi nak sebut di sini menang sentiasa. Maka di sinilah kita nak gambarkan yang pertama sekali, hari ini kenapa manusia tidak boleh bersama ta'ifah mansurah. Kerana rupanya manusia ni dia ada 3 jenis manusia, 3 jenis golongan. Jadi kita nak kena pilih mana satu kita nak. Kita dah ada pun di depan mata kita. Yang pertama sekali, golongan yang hanya hidup untuk dunia sahaja. Dia fikir nak dunia sahaja. Golongan inilah golongan materialis. Golongan untuk dunia ini, mereka hanya falsafah hidup mereka nak dapat untung dunia sahaja. Ad-dahriyin, mereka yang mengikut masa, ikut dia. Jadi dia kerja keras tak? Kerja keras. Dia buat macam-macam dia buat, tapi untuk sekadar dunia sahaja. Sedangkan hidup ini bukanlah di dunia. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Dia menyebut dalam surah Al-An'am ayat 29. 29 dia kata apa? Dan kami ini, mereka berkata, hidup ini hanyalah hidup kat dunia je. Kita hidup sekali je. Macam kata Piramli, hidup ini hanya sekali. Hidup kat dunia ni. Lepas tu kan, wa ma nahnu bimab'utsin, dan kami tidak akan dikembalikan. Tak ada dah, mati-matilah nak apa. Ini orang yang pertama. Orang pertama ni akan hanyut dengan apa yang ada. Bila huru-hara, mereka yang paling risau sekali. Paling risau sekali. Tak ada makanan, mereka yang paling panik sekali. Jadi kita lihat yang pertama sekali ialah orang-orang yang mengatakan bahawa kehidupan ini hanyalah kehidupan dunia. Yang ini tak boleh bersama dengan ta'ifah. Tak boleh, dia akan habis hanyut. Okey, bila kata percaya pada dunia ni, bukan namanya dia bukan Islam. Orang kafir je bukan, orang Islam pun macam tu juga. Orang Islam pun macam itu juga. Ada yang sanggup menipu, ada yang sanggup menzalimi orang lain, ada yang sanggup menganiaya, ada yang sanggup membunuh. Jadi sebab tu dia sebut sini, orang Islam pun sama juga. Dia hanya rasa dunia ni tempat yang dia hidup. Sebab tu hari ni tuan-tuan perempuan tengok balik. Besok kalau pilihan raya, tengok pilihan raya ni. Nak pilih pemimpin, tengok pemimpin ni dia jenis orang yang tengok dunia sahaja ke atau dia ada akhirat. Kalau ada akhirat, apa bukti dia bersama dengan akhirat. Jadi ini adalah perkara yang pertama sekali. Dan golongan ini adalah golongan yang sekular. Golongan yang sekular. Dia nak dunia ni, dia sekular. Orang sekular ni orang nak dunia. Begitu juga orang yang komunis. Komunis pun nak dunia juga. Ataupun orang yang beranggapan bahawa tidak ada Tuhan, etis pun sama juga. Ini semua orang nak dunia. Jadi orang yang nak dunia ni orang hatinya mati, hatinya sakit, hatinya tidak hidup, tak kenal Allah. Jadi orang nak dunia ni.
Ya, sebab tu hari ni kita kena tengok balik. Kita tengok satu, tengok pandangan basirah, pandangan mata hati kita. Kalau tidak, tak nampak apa yang sepatutnya. Kemudian golongan yang kedua ni, golongan yang tak boleh bersama Taifah Mansurah ni ialah golongan yang sesat. Dia terletak antara dunia dan akhirat. Dia sesat. Jadi ni golongan macam mana? Orang Islam. Orang Islam yang macam mana? Orang Islam yang akidahnya itu kan simpang peranang. Ada simpang peranang. Haru biru. Sempang berenang Perenang. Oh, sempang perenang. Kita kat Melaka kita kat sempang perenang. Huru hara. Jadi orang yang ini dia buat macam-macam. Tetapi Allah hanya bagi sekadar yang dia layak dapat. Yang Allah tetapkan. Dia kejar dunia tapi dapat apa yang dia layak dia. Jadi pada dia kan akhirat ni tak ada apa, dia sesat kat dunia ni. Macam kita masuk satu tempat sesat, signboard tak ada, apa tak ada, kita pun jalan yang jumpa minyak kan, kemudian nak tanya minyak, tanya dengan dia boleh saya tahu kat mana tempat A, dia pun cakap Thailand kita pula tak pernah cakap Thailand rupanya dah masuk Thailand rupanya dah termasuk tak seberang lagi dah masuk sesat. Jalan-jalannya sesat. tak dapat apa-apa kan. Jadi orang ini ialah orang yang semua yang diusaha tidak ada barakah. Mereka yang hatinya fokus kepada dunia, sesat dunia, apa sahaja yang mereka usaha sia-sia, tak ada barakah daripada Allah. Sebab itu kita kena betulkan balik. Kalau kita bersama yang ini, kita tak boleh bersama Taifah Mansurah, tak boleh. Golongan ni golongan yang akan tertolak. Tetapi mereka menyangka mereka buat baik. Aku ada tahfiz kan, aku ada sekolah tahfiz ni. Kan kita tengok orang politik. Ni jangan cakap politik mana contoh orang politik. Orang politik kat Malaysia lah kan. Kat tempat lain tak ada kan. Sebab orang politik kan dia buat macam-macam benda lah, benda yang tak elok lah. Nak cover dia buat tahfiz. Banyak kat Malaysia ni. Nak cover dia buat tahfiz. Jadi sebab itulah kat sini kita nak lihat bagaimana kan mereka sangka mereka buat baik. Tetapi rupa-rupanya tidak ada restu daripada Allah. Allah tak redha. Allah tak redha. Dia tipu duit rakyat 42 bilion. Dia buat tahfiz dalam masjid. Sebanyak 1 juta. 1 juta besar tu. Tapi dia disapu 42 bilion. Ini contoh. Tak ada kaitan dengan hidup atau mati. Contoh. Disapu ribu bilion. Juta-juta bilion. Trilion lah. Dia bagi 1 juta kepada rakyat. So buat apa? Buat A, B, C. Jadi golongan yang sesat ini sebenarnya, akidah dia ni sebenarnya adalah akidah dunia. Dia sesat antara dunia dan akhirat. Ini masalah akidah. Walaupun dia orang Islam, walaupun dia percaya kepada Allah, percaya pada akhirat, namun akidah dia tidak lebih dari sekadar gambaran-gambaran sahaja, cakap-cakap saja. Jadi ini yang kita bimbang. Kita ingat kita dapat baik dah, tapi rupa-rupanya di dalam kehidupan kita ni banyak perkara-perkara. Sebab itulah golongan ni, apa tanda golongan ni? Apa tanda dia? Allah sebut dalam Quran. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Orang-orang yang kufur ini, mereka bersenang-senang, hidup ni suka seronok. Jadi kalau hidup kita ni suka seronok, maknanya kita mungkin termasuk dalam orang yang sesat di dunia ni. Seronok ni tak sampai-sampai. Kemudian mereka makan, minum sebagaimana binatang makan dan minum. Makan, bila makan. Selagi ada makan tak kira apa, halal ke tak halal ke, halalan thayyibah tak kira. Yang penting makan. Ni sifat yang kita tengok. Kalau ada tu, kita bahaya lah kita. Dan tempat tinggal mereka adalah neraka. Allah gambarkan ni orang kufur. Jadi dia sesat. Jadi orang yang ni dia suka dunia, suka bersenang-senang, suka bermewah-mewah, duit banyak kan, makan minum macam binatang, makan tak kira halal tak halal, halal ke haram tak halal, dan thayyibah tak kira lah. Dia kata makan aja. Dia sanggup makan tai. Apa maksud tai? Saya sebut 2 kali ni. Dia sanggup makan benda yang haram tanpa dia tahu benda itu haram.
Membahayakan kesihatan dia tahu tapi dia makan juga. Kenapa? Ini orang yang sesat dalam hidup dunia. Kena hati-hati ni. Makan pun akidah juga, ibadah. Makan tu ibadah ke maksiat? Makan tu ibadah. Macam mana makanan menjadi ibadah? Yang pertama makan yang halal, yang taib, makan dengan kerana Allah, ikhlas. Makan kita tidak kacau orang lain, contohnya. Jadi mereka ini, yang pertama mereka suka hidup seronok. Ini maknanya sesat. Dia seronok dunia ni, sesat. Keseronokan dia bukan pada sembahyang. Keseronokan dia bukan pada baca Quran. Keseronokan dia bukan pada zikrullah, bukan pada ibadah. Ini bahaya ni. Ini orang ada akidah ni. Ada akidah dia simpang perenang. Perenang. Oh, ada ren perenang. Simpang perenang aja. Haru biru. Hiruk pikuk kacau bilau lah. Kacau bilau. Jadi mana semua sini akidah. Tapi dia orang Islam. Tapi dia tak suka. Semayang tak nikmat. Semayang ni berat, beban. Contoh Kemudian Allah gambarkan juga golongan ini, iaitu mereka ni suka dengan syahwat. Suka dengan syahwat. Ini sesat. Kita hari ni makan kenapa? Makan kerana Allah. Macam mana makan kerana Allah? Makan kerana Allah ni, jagalah dia punya halal, dia punya kebaikan, adab dia ke, akhlak dia kan. Dia makan kenapa? Makan kerana nafsu. Makan kerana nafsu, syahwat. Zuina lin-nasi hubbu syahawat min an-nisa' wal banin wal qanatir al-muqantarah min az-zahab wal fiddah wal khayl al-musawwamah wal an'am wal hars. Dia suka benda-benda yang seronok dengan nafsu. Kan? Iaitu binatang, wanita-wanita atau laki-laki, anak-anak, harta, banyak je, emas, perak, kuda, binatang. Ini semua adalah orang yang seronok itu. Dia seronok itu. Bukan kata tak boleh suka, bukan tak suka. Suka boleh. Tapi dia suka sangat itu. Akhirat tak ada. Kan? Sedangkan itu apa? Zalika mata'ul hayatid dunia. Yang demikian itu adalah kesenangan. Kesenangan. Di dunia ini saja. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah tempat kembali yang baik. Jadi kita tengok balik. Kita tengok diri kita ni. Kalau tak besok Dajjal datang habis kita. Taifah Mansurah kita tengok, aku dah Taifah Mansurah. Tapi kan kerja main game aja. Main game. Siapa yang hanyut dengan game, maka dia adalah orang yang sesat di dunia ni. Ni statement yang keras sikit suka main game aja. Siapa yang absorb, tenggelam dalam game dan permainan semata-mata. Tenggelam dalam permainan, tak kira permainan apa. Dia fokus sangat. Asalnya riyadhah ni, senaman ni riyadhah ni untuk bina kesihatan, kekuatan supaya kita boleh berubudiah kepada Allah, ibadah kepada Allah. Tiba-tiba riyadhah ni jadi apa? Hidup dia. Riyadhah jadi hidup. Itu sesat tu. Sesat. Kenapa? Riyadhah ni sebenarnya untuk bagi sehat, bagi kuat supaya boleh ibadah ke Allah. Tu asal. Riyadhah diharuskan dalam Islam. Malahan kadang-kadang diwajibkan mereka yang sakit kena ibadah. Kena riyadhah. Saya ni sakit, kena riyadhah. InsyaAllah. Ini riyadhah jadi hidup dia. Bila riyadhah jadi hidup, sesat. Sesat. Jadi agama dia, bola sepak. Jadi agama dia. Jadi menyesatkan. Kita ingat, okey, rupanya sesat. Ni kita tak perasan. Berapa ribu yang sesat. Bila hiburan dunia menjadi hidup dia, sesat. Apalagi kita ni bekerja sebagai penghibur. Ni lagi bahaya. Saya nak beritahu kepada sahabat-sahabat kita yang duduk dalam bidang hiburan. Hati-hati. Sebab bila hiburan menjadi hidup kita, maka sesat. Bukan saya kata, Allah sebut ni. Dalam Quran Allah sebut ni. Jadi kadang-kadang kita tak perasan. Kita ingat, tak apalah, saya riyadhah. Buat apa ni riyadhah? Tapi main bola sampai ukhuwah tercela. Kenapa? Kita pukul dia. Kita main kasar dengan dia. Kita sikung dia. Nak menang sangat? Dia tinggi lah. Macam mana nak buat ni? Bagi sikit lah. Bagi sikit. Kenapa? Bila bagi dia tak ada skor. Bagi dia. Kenapa nak menang? Nak menang. Jadi bukan masalah bola sepak ni pergi tengok bola sepak tak semayang saja. Bukan. Itu bukan masalah tu. Masalah sebenar bola sepak menjadi kehidupan kita, menjadi fokus kita, menjadi matlamat kita. Itulah akidah. Itu agama baru. Itu sesat. Sebab tu hari ni ramai sesat dan kita tengok bayar lagi. Bayar lagi nak tengok orang yang sesat main bola. Kerasnya ni. Tak boleh masuk Johor apa.
Apabila dunia menjadi hidup kita sesat. Kenapa? Allah gambarkan tadi. Allah gambarkan. Dan orang yang hidupnya syahwat. Sedangkan wallahu indahu husnul ma'ab. Sedangkan pada sisi Allah tu tempat kembali yang lebih baik. Jadi kita tak perasan, rupanya aku sesat, rupanya itu. Kita ingat sesat ni bila kita sembah berhala, pakai baju Iron Maiden, ada salib. Itu dah sesat dah. Itu dia punya simptom ya. Simptom sesat. Tak semayang tu simptom kesesatan. Tak semayang tu sistem sesat. Kita bekerja sampai tak semayang. Main game sampai tak semayang. Itu simptom sesat. Sesatnya apa? Apabila dunia menjadi hidup kita. Dunia menjadi hidup kita. Jadi itu kesesatan yang sebenar. Jadi hari ini ramai orang tak boleh bersama Taifah Mansurah. Bukan sebab dia bukan Islam. Sebab dia sesat dalam kehidupan. Tak mau ikut arus Islam yang sebenar. Tak mau membina kekuatan imannya. Tengok apa Allah sebut. Oh subhanallah. Hari ini banyak kita dedahkan sikit. Wa minan nasi man wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Wa yushidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Subhanallah, sadaqallahul azim. Dengar ni. Ini lagi penting ni. Wa minan nas, di kalangan manusia, man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Di kalangan manusia ada yang mentakjubkan kamu, menjadikan kamu ini rasa hebat dengan perkataannya, dengan persaksiannya kepada dunia. Dia cakap pasal dunia ni, orang semua suka, tertarik dengan dia. Dan kemudian wa yushhidullah, dan dia bersaksi kepada wallahi, dia kata. Maksudnya dia bersumpah. Dia menyaksikan bahawa apa yang dia cakap itu benar. Benar. Ada orang, saya bagi contoh saya dapat satu iklan. Apa iklan dia? Belajar mentauhidkan zat Allah. Belajar mentauhidkan zat Allah untuk mendapat kekayaan dan memperkayakan diri di dunia. Lebih kurang itulah. Dan untuk mendapatkan kekayaan di dunia, maknanya mentauhidkan zat dan kita kaya. Itu ada satu kursus 1000 satu kepala kena. Adalah seorang ustaz tu. Kemudian selepas tu dia pun minta berbai'ah dengannya. Lepas berbai'ah dengan dia, tak boleh ikut online, ikut dia je. Tak boleh dengar Ustaz Oni nak cakap, tak boleh. Ustaz Kazim Ilyas, lagi tak boleh, dia kata. Ustaz pergi. Azhar Idrus, lagi tak boleh, dia kata. Janggut tak cukup panjang. Dia kata tak boleh, hak lain yang boleh apa? Dia saja. Diikat dengan apa? Bai'ah pada dia. Bukan bai'ah pada Islam, bai'ah pada Allah. Bai'ah untuk bantu sama-sama kerja Islam. Bai'ah pada dia, ni sesat. Bai'ah pada dia. Saya tak cakap siapa-siapa, saya tak sebut siapa pun. Siapa yang makan cili daripada rasa kerja. Tak apa. Saya kena cakap ni sebab ada orang yang sesat dah dengan sebab ni. Mentauhidkan zat Allah, tajuk ni. Dan mendapat kekayaan. Ada ketauhidkan zat Allah dapat kekayaan. Tajuk pun tak kena lah. Tajuk pun tak kena lah. Ada ni hari ni banyak orang gunakan Islam. Jadi Allah gambarkan di sini, dan di antara manusia ada yang ucapannya, ceramahnya, cakapnya tentang kehidupan dunia menarik hati kamu. Takjub, kita rasa hebatnya. Betul lah. Ini saya bagi amaran orang MLM. MLM ni kalau cakap, tengok saya kan. Saya tak sebut MLM mana, tak semua MLM lah. Hampir semua je, tak semua. Apa ni? Basilis nampak tak basilis? Mata kacang ke mata belalang? Nampak tak basilis mata belalang ni? Kamu buat gini. Dapat ni. Kamu ini dapat ni. Naik haji, pergi haji. Tapi sebenarnya bukan nak pergi haji tu. Suplemen hadiah aja. Yang benarnya nak dapat duit tu. Jadi
Manusia melihat ucapannya tentang dunia menarik, hati kita tertarik. Dan dia mempersaksikan kepada dengan Allah. Dia kata benar, inilah dia, inilah dia. Inilah benar, aku bukan cakap bohong ni, benar. Padahal itu adalah penentang yang paling keras. Nampak? Orang yang meyakinkan kita tentang dunia inilah sebenarnya perkara yang paling best sekali, maka dia ialah Allah gambarkan apa? Penentang paling besar. Allah Akbar. Allah Akbar. Saya pun tak terfikir hari ni Allah tegur kita. Kita cakap pasal dunia, menarik orang pasal dunia, kan? Dengan kita mempersaksikan, inilah dia. Tapi rupanya Allah kata ni penentang yang besar, yang paling keras. Dan apabila ia berpaling, berjalan di atas bumi ini, dia mengadakan kerosakan. Inilah orang yang akan buat kerosakan. Jadi siapa-siapa yang menarik kamu pada dunia, bukan pada akhirat, maka dialah membawa kerosakan. Membawa kerosakan. Dan merosakkan tanaman, merosakkan binatang, ternakan. Sedangkan Allah tidak suka kebinasaan. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tak suka kepada benda yang fasad. Ini surah apa ni? Al-Baqarah ayat 204 205. Jadi golongan hak ni yang banyak sesat ni orang tak perasan. Orang tak perasan. Kita ingat tak apa main bola. Dapat duit kan ratus ribu gajinya. Kan paling murah berapa gaji seorang player bola sekarang kelab. Ribu-ribu kot 10,000, 20,000 ada seorang tu 39,000 satu minggu. Orang Malaysia ni, tak payah sebut siapa. Pemain bola. Itu belum yang profes atas hari ni. Tak yang okey lah, yang rendah-rendah lah. 30,000, 40,000 seminggu. Kan? Sehingga hidup dia jadi bola sepak. Tidur ingat bola sepak, mimpi bola sepak, makan bola sepak. Kalau boleh nasi itu pun bentuk bola sepak juga. Semua bola. Pernah ada iklan tu kan? Bola. Kita tengok kan. Rupa-rupanya itu adalah orang yang penentang yang keras. Jadi orang hak ni kita kena hati-hati. Siapa yang ajak dunia hati-hati. Dia mengajar apa? Mengajar tauhid. Tauhid kepada Allah Taala, mentauhidkan zat Allah, tapi dia ajak juga dunia. Hati-hati. Dia kata bagaimana supaya boleh mengamalkan ayat-ayat ini supaya kita dapat kaya di dunia. Hati-hati. Hati-hati. Sebab Allah sebut ni, bukan saya sebut. Ini golongan yang Allah gambarkan tidak akan bersama dengan Taifah Mansurah. Jadi kita tak mau sesat di dunia, tak mau. Di dunia ni kita nak jadikan sebagai alat aja, jalan aja nak dapatkan akhirat. Wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah anugerahkan kepada kamu untuk darul akhirah. Tapi jangan lupa bahagian kamu kat dunia. Apa maksud jangan lupa bahagian kamu kat dunia? Keperluan yang perlu je, guna yang perlu. Baik, yang ketiga. Golongan yang ketiga ialah golongan yang akan bersama dengan Taifah Mansurah. Ini akidah dia macam mana? Mereka ialah golongan yang menganggap dunia ini hanya tempat kerja je. Dunia ni ladang je. Macam kami kat sini ada ladang kan. Ada tempat greenhouse, ada apa lagi? Yang banyak lalang lah sekarang ni. Sekarang ni banyak lalang lagi. Belum mula. Kami nak minta ajak siapa orang Melaka main sini, main. Kalau sukarela, kalau nak bergaji, kami tak mampu lagi lah. InsyaAllah kalau dah jual besok, bolehlah kot agaknya. Baik. Ladang ni apa? Kita tak fikir pun nak tidur kat dia. Tak terfikir pun nak rehat-rehat kat situ. Duduk tengok TV ke, tengok movie ke, tengok apa ke. Rehat-rehat sambil makan-makan kat ladang. Kita pergi sekejap je balik. Rehat, tempat rehat kita bukan kat situ. Tempat rehat kita ada tempat bangsal ke apa kita buat. Ladang ni panas matahari. Kalau greenhouse tu dalam tu panas kan contohnya lah. Jadi maknanya ladang. Jadi mereka yang bersama-sama dengan Taifah Mansurah yang benar-benar beriman, mereka faham hakikat hidup. Apa hakikat hidup? Mereka menginsafi bahawa dunia ini hanyalah merupakan tempat bekerja.
dibanding akhirat. Akhirat ni wa mal hayatud dunya illa la'ibun walad darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Al-An'am ayat 3. Apa Allah gambar sini? Kan, dan tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah melainkan main-main senda gurau. Ya betul, saya di Melaka. Ada orang tanya, Ustaz di Melaka ke? Ya, saya di Melaka. Dekat mana? Wallahu a'lam bisawab. Sekali dia hantar Zion, dia hantar bom kat saya. Jangan. Tadi dia sebut dah tadi mula-mula kan. Jadi dia sebut kat sini kan, dunia ni tempat main-main aja, tempat kita buat benda-benda yang simple-simple. Tetapi kampung akhirat lebih baik bagi orang yang bertakwa. Kampung akhirat. Apakah kamu tidak berfikir? Afala ta'qilun. Jadi tuan-tuan dan puan, saya nak sebut sini, apa ada ke kampung akhirat? Hari ni kita ada apa? Baik. Hari ni kita tengok apa yang dekat kita. Ada orang dia bekerja profesional, dia mengajar, bersyarah. Kehidupan dia pergi kerja, tengok dia punya pejabat sekejap, tengok buku dia punya nota-nota, pergi kelas mengajar balik. Kan? Lepas tu exam dia jaga exam, marking, habis cuti pergi jalan-jalan cari makan, jom cari makan. Kan? Orang yang bekerja di ladang, bekerja ladang kan. Jadi cuba kita tengok apa hidup kita. Ada orang tak ada kerja, menganggur, duduk kat rumah menganggur je kan. Okey, saya tengok tuan-tuan dan puan, saya nak tengok, saya nak buat muhasabah. Kita buat muhasabah. Apa hidup kita sekarang? Cuba kita bayangkan. Tutup mata hijab, kita bayangkan apa hidup kita. Oh, saya seorang sekian. Hari-hari saya buat ni, saya buat yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Kita bayangkan. Sampai bila kita nak hidup macam ni? Saya tanya tuan-tuan. Kita hidup ni penat tak? Penat. Kalau tak penat, tak tidur malam tadi. Kan? Saya sampai sangat 2 kali. Kemudian dia tegur dia seorang. Dah sangat 2 kali tadi nak tidur kan. Okeylah, saya tengok orang sebelah ngantuk juga, orang depan tengok mata saya dah kecil je. Saya kecil je seorang depan tadi. Okeylah, tidur malam ni. Kalau kita tak penat, kita tak nak tidur. Nak berjaga, nak tengok, nak buat kan. Macam kita seronok kan. Tapi tidur. Saya tanya dengan tuan-tuan dan puan. Kita tengok hidup kita. Sekarang umur kita berapa tahun? 50 tahun? 40 tahun? 30 tahun? Tak kira berapa tahun. Cuba kita tengok hidup kita daripada satu hari, tak ingat rekod satu hari tu kan, sampai sekarang, apa kita buat? Sekarang apa kita buat? Hari-hari kita bangun, kita tidur, kita buat apa? Cuba fikir. Kita fikir sekejap. Fikir, oh saya pergi pejabat, oh saya tak ada kerja duduk rumah, saya suri rumah, saya petani, macam-macam hidup kita. Fikir kan. Lepas ni sama fikir kan. Baik, bila nak habis? Tuan-tuan nak habis tak hidup ni? Nak habiskan hidup ni? Akan habis. Kalau kita tak nak habis pun pasti habis. Confirm. Tak tahu je bila. Mungkin tahun depan. Mungkin ujung tahun ni. Mungkin tak tahu bila. Kalau habis, apa lepas? Cuba fikir. Apa lepas? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan satu yang menipu saja. Yang kita tengok, yang kita cari, yang kita junjung, yang kita pulun ni, satu penipuan sebenarnya, bukan benar. Lakonan kata Allah. Mana yang sebenarnya ialah akhirat. Akhirat tempat berehat. Sini penat. Tu ada tulis penat. Memang penat. Jadi isteri rumah penat tak? Isteri rumah penat tak? Penat. Paling penat di dunia jadi isteri rumah. Sebab tu bila dia bekerja luar, perempuan bila kerja rumah, sebenarnya dia cari alasan tak nak kerja rumah. Kerja kat rumah ni penat. Tak percaya suruh suami pergi. Memang penat kerja rumah ni. Kerana pula anak ramai, anak 10 orang. Lagilah hiruk pikuk dia. Tapi sebenarnya itu ibadah. Penat ni ibadah. Bekerja ni ibadah. Dia jadi lazat. Dia jadi seronok. Baik. Bila kita tidur kat dunia ni penat tak? Penat. Sebab tu kita tidur malam-malam. Kita rehat. Kita cuti. Ambil cuti sebab penat. Kerja ni penat. Tetapi bila masa yang sebenar-benarnya kita rehat, di akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat tu lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik dan lebih utama. Jadi cuba berfikir. Kita hidup ni 40 tahun, 30 tahun, berapa tahun pun tak kira lah. Penat hidup kita ni. Letih. Kalau pelajar, letih dengan belajar. Exam, lagilah tengah exam lagi letih. Kalau bekerja, tengah projek, tengah lagi letih. Memang letih. Tak kira pula kena coronavirus lagi, sakit. Omicron lah, banyak kron. Semua jenis kron yang Menteri Kesihatan sebut sakit semua kan. Lagi penat. Tuan-tuan, masa bila tak penat?
masa di akhirat nanti dalam syurga Allah, dalam redha Allah. Jadi kalau kita tak dapat redha Allah, tak dapat syurga Allah, rugi tak kita kat sini ni? Rugi sangat. Dah lah penat kat sini, kat akhirat kena belasah lagi penat. Penat kat akhirat sampai bila-bila? Lagilah kita menangis tak berair mata. Nampak tak? Jadi sebenarnya orang yang beriman, dia nampak hidup di dunia ni macam mana hebat pun pasti habis. Pasti habis. Bila habisnya, dunia tak habis lagi, kita habis dah. Kadang-kadang kita habis sama dengan dunia habis. Jadi sebab tu nak sebut kat sini, kan? Orang yang beriman, yang ikut, yang memahami hakikat akidah yang betul tadi, maka dia akan bersama dengan perjuangan. Taifah Mansurah ni perjuangan. Dia berjuang, hidup di dunia ni penat juga. Semua orang penat belaka. Tapi penat dia, ada tempat rehat di akhirat. Ada tempat dapat bersenang-senang di akhirat. Okey, cuba macam mana sempat bersenang-senang. Tuan-tuan puan-puan, dekat akhirat, dekat dalam syurga Allah ni kita nak sebut mainlah berapa banyak kamu nak main bola sepak. Kita minat bola, main bola kat sana. Buat pada bola kat dalam syurga, buat pada bola. Tak ada tim, ya Allah, aku nak tim, ada tim. Jadi siapa? Ronaldo semua masuk neraka contohnya. Yang ada orang masuk Islam, yang masuk Islam jadi kapi-kapi masuk neraka lah. Baik, tak ada Islam semua. Main penang siang malam pagi petang main. Penat tak? Tak penat. Tidak ada sakit, tidak ada letih penat, tidak ada apa lagi, kekurangan, kelemahan, tak ada. Semuanya hebat sentiasa. Habis lepas main bola buat apa? Lepas main bola, boring lah nak main bola. Kita main tempat lain pula. Swimming. Pergi terjun. Nak swimming aja tiba-tiba ada sungai kat tepi tu. Swimming pula sungai, bukan ada yang ketul-ketul naik anyut tu. Kan, orang berak tepi laut, tepi sungai, ketul tengah-tengah semua. Siapa buang lempu macam tu kan? Tak ada, tak jumpa hak tu. Kan? Tak jumpa pula cacing ke apa, tak ada. Sungainya sungai susu. Sambil minum, sambil berenang minum susu. Sungai madu kata Rasulullah SAW. Sungai ni pun boleh minum airnya. Sekali terjun minum naik. Muka jadi berseri, jadi pertama tak payah nak pakai kupu putih, tak payah. Semua mengarut je kupu putih. Joget-joget, gelek-gelek, gedik-gedik. Dah tua tak sedar. Saya geli tengok semalam kot ada satu orang hantar tu kan, pakai baju dah warna-warni kan. Tak ingat nak mati dah. Bertaubat. Tak maaf dah. Tapi nak sebut sini dalam syurga tak ada penat. Tidur untuk nikmat, menikmati. Kenapa tidur? Sebab nak nikmat tidur. Kenapa makan? Bukan sebab lapar. Makan bukan sebab lapar. Perut dah kenyang dah. Sebab nak menikmati makanan tu. Itu dalam syurga. Sebab tu hari ni Nabi suruh kita berhenti sebelum lapar. Supaya kita ingat syurga tu. Jadi kita lihat bagaimana keadaan dalam syurga tu. Kan? Adakah kita akan kesorangan? Ustaz, suami saya kahwin 4. Esok dalam syurga saya seorang-seorang. Mesti dia pergi ke isteri nombor 1. Saya isteri nombor 4, saya isteri nombor 1 dah tua. Dan syurga mana orang tua? Semua sama tua, semua 30-an, 32, 31, 33. Tu umur ahli syurga, kurang lebih lah 31, 32, 33. Tu umur dia, semua sama. Tak ada isteri 1, isteri 2, isteri tak ada, semua sama je. Habis dia pergi kat sana saya tak mesti dia pergi lama kat sana. Habislah saya, jangan bimbang. Awak nak suami awak ada kat situ. Suami boleh berada di 4 tempat sekentak kan. Mustahil tak? Tak mustahil kuasa Allah. Contohlah. Sebab tu di dalam syurga tidak ada dengki-dengki, tak ada. Tak ada dengki, tak ada hasad. Kemudian isteri pula dia ada istana dia sendiri, dia ada syurga sendiri, bukan isteri menumpang kat suami dah. Bukan isteri tumpang kat suami dah. Isteri dia punya istana dia sendiri, tanah dia sendiri, semua dia sendiri. Suami dia punya sendiri. Jadi istana dia sendiri. Bila nak jumpa suami, panggil je. Suami datang lah. Rindulah kat dia. Panggil dia. Bang, datang tinggal nak apa? Abang bukan kat isteri pertama. Tak apa, abang sana pun ada juga. Dia banyak tempat lah dia. Boleh fikir tak? Tak boleh fikir. Ini syurga Allah SWT. Tak boleh terfikir. Yang kita boleh terfikir, lebih hebat lagi daripada itu. Habis kita kan cakap-cakap je kan. Kita, baik, syurga ni tempat yang unlimited resources. Yang paling hebat sekali siapa yang kenal Allah. Siapa yang kenal Allah di dunia ini? Yang musyahadah, yang melihat Allah, yang merasai bersama Allah.
maka Allah akan buka hijab melihat Allah. Sebagian ulama mengatakan orang yang tak kenal Allah di dunia ni mungkin dia masuk syurga, dia tak akan nampak Allah di akhirat. Jadi setengah ulama sebut itulah. Yang sebut kat sini, akhirat inilah tempat kehidupan yang sebenar. Hal yang kita buat ni apa? Yang kita buat ni untuk mendapatkan redha Allah, ibadah pada Allah. Tapi tak kaya tak apa, tak kaya berapa nak kaya. Orang yang kaya ni dia akan sibuk dengan harta. Faham tak? Dia akan sibuk dengan harta, sibuk mengurus rumah, mengurus ladang, semua mengurus. Akhirnya dia tak urus diri dia, kena masuk dibakar dalam neraka Allah. Orang yang Allah berikan kekuatannya adalah orang yang Allah sibukkan dengan urusan akhirat. Apa dia? Kalau dia beladang dalam rangka nak dapat redha Allah, berjuang. Semua perjuangan. Maka semua itu adalah merupakan satu yang membawa ke akhirat. Tapi orang yang bekerja untuk diri dia, yang bekerja untuk kaya dia, bekerja untuk dunia dia, maka dia ni orang yang Allah sibukkan dengan dunia. Orang yang Allah sibukkan dengan akhirat, dia akan buat juga. Bukan kita tak beladang, bertani, buat semua. Tapi semua itu perjuangan untuk mendapatkan mardatillah. Macam mana? Bila dia berjuang, dia buat beladangan, dia buat pertanian, semua untuk tegakkan Islam. Untuk tegakkan Islam, barulah benda itu jadi orang yang menggunakan dunia untuk akhirat. Kalau tak jadi, kita ingat kita dah okey, dah best. Sebab tu kalau kita tengok orang kita besar, kita tengok orang rumah besar semua, jangan jealous. Kan? Kenapa? Allah sibukkan dia dengan dunia. Allah sibukkan kita dengan akhirat. Alhamdulillah. Kita walaupun tak banyak duit, tak banyak apa, tapi yang kita buat semua ni untuk kebangkitan Islam. Allah perintahkan kita untuk bangkitkan Islam, untuk tegakkan khilafah Islam, untuk dapatkan redha dia, maka kita berbuat untuk akhirat. Itu perbezaan. Barulah ini orang-orang ahli taifah mansurah. Inilah orang yang jiwanya, pemikirannya, akidahnya yang merupakan orang yang mendapat pertolongan. Di dunia ni pun Allah dah tolong. Di dunia Allah dah tolong. Akhirat Allah yang Maha mengetahui. Jadi itulah insya-Allah sikit sebanyak sebagai mukadimah, kita wajib beramal untuk Islam. Apa maksud wajib beramal untuk Islam? Kita perlu tengok hidup kita ni. Jangan jadi orang yang sesat dengan dunia. Apa sesat dengan dunia? Dia tengok bola sepak. Bola sepak best, dia pun jadikan bola sepak itu hidup dia. Dia tengok game. Game ni best, dia pun jadikan game ni hidup dia. Dia tengok business. Business is best, dia menjadikan business hidup dia. Jadi semua yang ada kat dunia ni hidup dia. Maka sebenarnya dia sesat di dunia ni. Tak keluar dah, tak keluar. Duduk kat situ je. Akhirnya kedatangan ajal datang, maut dia, maka dia balik baru dia tahu, rupanya aku ni ruginya tak mencari akhirat. Ini orang yang sesat di dunia. Kita ingat Islam dah, rupanya Islam ni sesat. Yang pertama tadi, langsung tak ingat akhirat, langsung terputus akhirat. Walaupun Islam, tapi hidup dia fikir hanya nak senang. Akhirnya dia ni boleh keluar Islam dengan mudah. InsyaAllah. Aku dikali hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita sama-sama bincang dapat memberi kebaikan kepada kita, insyaAllah. Mudah-mudahan kita dapatlah sikit sebanyak, tak banyak sikit. Jadi cuma saya tanya di awal tadi beberapa soalan yang saya rasa kerajaan rahsiakan daripada kita. Kenapa kerajaan rahsiakan kita? Pada pandangan mereka untuk keselamatan. Pada pandangan mereka untuk keselamatan. Pada pandangan kita, kerajaan perlu berlaku jujur dengan rakyat. Kena beritahu kalau ada bahaya, kena beritahu, tapi dengan nada yang elok. Kenapa dengan nada yang elok? Supaya rakyat boleh dapat dan bersedia. Contohnya, kita akan ada masalah makanan, maka marilah sama-sama kita berkumpul, wujudkan program-program perladangan, wujudkan program-program peternakan, wujudkan sama-sama, maka rakyat nampak dan menyelesaikan masalah. Tapi bila kita diamkan, kita tak ada masalah, makanan kita okey, cukup, semua cukup, maka kita telah meletakkan IQ rakyat, pemikiran rakyat, kemampuan rakyat ke bawah. Kita ingat kita yang pandai akan buat dah. Wajib kita beritahu benda yang bakal berlaku pada rakyat sekiranya ia melibatkan nyawa mereka, melibatkan kesihatan mereka, melibatkan kehidupan mereka. Kalau bakal berkumpul peperangan, kena sebut. Kita sedang berhadapan dengan satu konflik, di mana konfliknya di Laut Cina Selatan. Amerika melihat China, China melihat Amerika. Tidak mustahil mungkin akan perang. Kalau perang, jangan panik, kita buat kerja kita. Apa kena buat? Yang pertama sekali, A, B, C, D langkah-langkah. Baru rakyat tak panik, baru tak berhara.
kita mendengar ada golongan-golongan tertentu yang menyimpan senjata dan sebagainya. Saya menyeru kepada rakyat-rakyat yang takut, bimbang, simpan senjata, pulangkan semula senjata pada kerajaan. Kita tak nak berlaku sesuatu yang boleh melayangkan nyawa orang lain. Maka rakyat menerima, mendengar, oh macam ni, kita boleh buat AAPC. Jadi ini contoh, maknanya barulah kerajaan berlaku jujur dengan rakyat. Bukan kerajaan menyembunyikan apa yang sepatutnya diketahui oleh rakyat. Kan? Kita ada 1.3 juta rakyat dari negara China yang masuk ke dalam negara kita dan mereka tak tahu kat mana. Jadi boleh tak kita minta bantuan semua rakyat Malaysia, tolong tengok kalau ada individu-individu berbangsa Cina yang mereka ni tak tahu bahasa Melayu, tak tahu adat resam Melayu ataupun adat resam Malaysia, maka buat laporan. Maka kita buat laporan, tengok-tengok betul Cina, tengok tentera. Sebelum dia buat jahat kat kita dapat tangkap dulu. Kenapa kita rahsiakan? Jadi ini perkara-perkara yang barulah kerajaan dan rakyat ni bersama. Barulah harmoni, tidak huru-hara. Jadi tindakan-tindakan yang ada ni boleh membawa huru-hara. Kenapa bawa huru-hara? Sebab kita rasa kita pandai, orang bodoh. Rakyat ni bodoh dia, biar kita buat apa yang nak buat. Ini satu yang salah. Sebab rakyat lebih cerdik daripada kerajaan. Kerana rakyat ada banyak kemampuan dan resources. Jadi itu insya-Allah saya minta tuan-tuan dan puan supaya dapat berfikir sama, dan insya-Allah termasuklah juga raja-raja. Kita kena bekerjasama dengan raja-raja, kita kena bekerjasama dengan kerajaan dan semua sekali orang untuk keharmonian negara, supaya negara kita ni tidak dilingkupkan oleh individu-individu yang rasa diri dah pandai. InsyaAllah aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atamim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat 'ala mahabbatik wa taqat 'ala ta'atik wa tawahadat 'ala da'watik wa ta'ahat 'ala nusrati syariatik. Wa asqillahumma rabitataha wa adimutaha wa hadiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بخير الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادتك بصبرك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insyaallah doa supaya semua yang kita buat sama-sama mendapat redha Allah dan mendapat kekuatan insyaallah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.